Doktor telah menganjurkan pelbagai seminar keusahawanan ya, memutik semangat peniaga di kalangan Bumiputera, telah melahirkan ramai jutawan, tak silap saya hampir 1,5 juta daripada peserta-peserta yang telah dilatih ya. Jadi soalan saya, selepas 6 tahun, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap program-program sebegini? Baik, panjang soalannya tu. Okey. Persepsi yang masih ada di kalangan setengah orang. Ya. Sebenarnya pengajuan seminar keusahawanan di Malaysia ni adalah satu benda yang pelik lah tu. Pelik. Saya panggil dia pelik kenapa? Tak, dulu kalau kita masih ingat tahun 2000, tahun 2001 dan sebelum-sebelum ni kita jarang dengar ada klinik usahawan besar-besaran macam ni. Betul? Kita tak pernah dengar orang ada mengajar orang lain macam mana pemasaran dengan betul. Jarang kita jumpa orang cerita tentang macam mana nak jadi jutawan. Topik itu bukan satu topik yang macam biasa dalam masyarakat kita. Dia adalah macam bila benda tu orang start bercakap macam pelik. Jadi jutawan macam siapa kita? Kita ni orang Melayu. Contohlah ada orang macam tu. Jadi saya ingat lagi pada tahun 2000 ketika saya jatuh. Saya dah berniaga 98, 99, 2000. Tahun, beberapa tahun tu naik jatuh. Masa tu saya mencari mana nak belajar, macam mana nak buat bisnes. Dan kalau kita ingat tahun 2000, siapa yang hidup tahun 2000 dia mesti ingat mana kita ada seminar, klinik keusahawanan ni semua. Kalau ada sekalipun datang daripada luar yang yurannya adalah sangat mahal. Dan kita tak faham apa dia cakap. Dan kadang-kadang benda tu tak praktikal untuk suasana kita di Malaysia. Kita berniaga mungkin karipap ataupun cekodok. Macam mana nak besarkan franchise tu, dia mungkin tak relate dengan benda tu. Contohlah. Jadi, bila saya jatuh masa tu, saya fikir atau saya lihat tidak ada orang yang boleh saya minta tolong untuk ajar saya. Saya tak kenal jutawan masa tu. Saya keluarga bukan orang senang. Jadi, kita tak ada family yang usahawan, jutawan berjaya. Dan kalau ada sekalipun kita kenal orang tu jutawan, orang tak ada masa nak pergi layan kita. Kita boleh ketuk office dia, Datuk boleh tolong ajar saya jadi jutawan. Memang tak ada, kita pernah cuba. Jadi masa tu saya fikir, saya cakap satu hari nanti bila saya berjaya membina perniagaan saya, membina apa yang saya nak capai, insya-Allah saya nak menjadi orang yang mempunyai sedikit masa yang saya boleh kongsi dengan orang lain. Macam mana mereka ni boleh lalui atau membina perniagaan tu dengan cepat berjaya. Itu proses yang saya lalui. Jadi dalam masa mula-mula kita mulakan program keusahawanan pada tahun 2008, 2009, kita menerima banyak macam-macam kata-kata negatif ataupun tumahan. Benda itu bukan tak ada lagi hari ini. Tapi Alhamdulillah, bila kita buktikan sebenarnya dengan ilmu, manusia boleh berubah. Dengan ilmu, orang yang berniaga 12 tahun, 13 tahun yang tak berniaga tak berjadi. Dengan ilmu, belajar 2-3 hari, ataupun dalam masa beberapa bulan, bisnes dia boleh meningkat daripada 3,000 sebulan boleh naik sampai 300,000 sebulan. Ya, Datuk. Itu menunjukkan dan kita membuktikan ilmu boleh merubah manusia dan merubah hidup manusia. Kita nak buktikan seminar ni sebenarnya adalah satu tempat yang orang boleh datang, belajar ilmu pengalaman orang yang dah berjaya, ambil guna dalam kelas, ambil dalam hidup mereka. In fact, klinik usahawan kita, Datuk, adalah free. Adalah tak berbayar. Siapa-siapa boleh datang belajar dan guna ilmu tu. Dan kalau dia rasa dia nak belajar lebih banyak, dan kita ada program untuk bantu mereka. Tapi apa yang kita cuba buat pada tahun 2013, 140,000 orang hadir kelas saya. 140,000 orang. Itu menunjukkan orang semakin faham ilmu boleh perbaiki hidup mereka. Dan dilihat semua hasil-hasil result yang kita tonjolkan dan kita tunjukkan. Tak percaya pergi tanya, tak percaya pergi tanya. Pergi tengok sendiri orang ni betul-betul wujud, ada kedai berjaya. Baru dia orang start makin ramai yang sedar. Siapa yang sedar nampak, dia akan ambil peluang untuk dapatkan ilmu tu. Siapa yang tak nampak, masih lagi bermain-main dengan ya ke tidak ke, sampai bila pun hidup takkan berubah. Jadi kita nak dapati persepsi tentang ataupun perspektif orang kita, insya-Allah, tentang hadiri seminar dan belajar ni semakin bagus. Semakin meningkat. Jadi jatuh bangun doktor tidak sekali-kali mematahkan semangat doktor, ya. Betul. Doktor ingin berjaya dan ingin berkongsi, insya-Allah, dengan orang lain. Betul. Ya. Soalan lazim saya kepada doktor, kenapa berniaga? Kenapa berniaga? Soalan ini sangat asas. Sangat asas.
Kita cerita pasal peningkatan kewangan lah. Bagi saya, ramai orang struggle dengan kewangan. Ramai orang struggle dengan kewangan yang menyebabkan dia perlu gunakan banyak sangat masa untuk bekerja, tapi tidak dapat kewangan yang boleh membuatkan dia ni pilih untuk tidak bekerja satu hari nanti dengan cepat. Jadi saya dapati kalau kita bekerja sebab kita memang passionate dan kita ada kewangan yang bagus, itu lain cerita. Saya jumpa ramai orang berjaya jutawan yang umur 70, 80 masih lagi nak bekerja. Bukan pasal dia tak ada duit, pasal dia enjoy kerja. Tapi ramai orang yang saya lihat dia tak enjoy kerja. Dia dah tak enjoy, guna banyak masa. Tapi apa yang dia dapat balik itu, imbuhannya itu tidak memadai untuk dia perbaiki kewangan dia dan kehidupan dia. Dan reason being atau sebab dia mudah. Apa yang kita tahu akan menentukan tahap kewangan dan pendapatan kita. Kalau kita punya pendapatan 2,000 sebulan, mana kita hanya tahu buat 2,000 sebulan. Jadi apa yang saya cuba nak bawa, nak ajar adalah, saya dapati perniagaan lebih mudah, lebih pantas kita boleh bina kekuatan kewangan. Saya dapati berdasarkan pengalaman saya dan saya membantu ramai usahawan-usahawan yang berjaya, alhamdulillah. Saya cuba mengajak orang untuk berniaga, tingkatkan kewangan dan ada banyak masa. Saya rasa masa ni yang mahal. Yang kita sedang race against, macam tiap hari masa berlalu dengan cepat. Kita boleh kerja 8 jam, 10 jam sehari. Tapi kalau kita ada pilihan yang lebih baik, kita boleh berniaga. Dia akan memudahkan perjalanan kita. Nak bina kewangan kita, nak capai impian kita, nak bantu. Ramai orang kata nak balas balik budi mak bapak dia dengan ayah mak dia dengan pergi umrah setiap tahun, bagi rumah yang lebih baik contoh. Takkan boleh capai, Datuk, kalau kita hanya dalam situasi saya dulu, saya bekerja, gaji saya 1,500 pula. Macam mana saya nak buat? Mak nak pergi umrah, macam mana kita nak tolong? Tak cukup, kita sendiri pun tak boleh nak handle. Kan? Boleh lah, tapi ambil masa. Jadi saya nampak berniaga adalah option yang bagus. Tapi Datuk, berniaga pun akan gagal. Kalau macam saya dulu, saya gagal sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Jadi kita buat tak edit. Jadi perlu ada ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah ada shortcut. Dia lebih cepat. Ya. Ilmu tu penting, Doktor, ya. Benar. Dan 90-10 rezeki pun daripada perniagaan. Betul. Jadi apa yang Doktor melihat, ya, perubahan pada pola pembabitan Bumiputera, ya, terutama dalam bidang keusahawanan ini? Saya dapati dia punya proses pendedahan minda ataupun keterbukaan minda untuk melihat keusahawanan sebagai satu pilihan kerjaya ni semakin meningkat. Alhamdulillah. Dan saya melihat di dalam kelas-kelas saya semakin ramai anak-anak muda umur 18 tahun, 19 tahun. Ada yang terbaru ni 16 tahun masuk dalam kelas saya. Untuk nak faham tentang macam mana nak buat bisnes. Dan dia start banner atau develop the kind of thinking business minded punya thoughts ataupun cara pemikiran. Ini bagus. Orang dah makin nampak pilihan apa yang dia boleh buat sebenarnya selain daripada bekerja ataupun membina kerjaya dalam bidang apa yang dia suka. Jadi saya nampak bagus. Improving a lot. Yang penting misalnya minat seperti yang Doktor katakan tadi, ya. Okey, mengikut pengamatan Doktor, ya, apakah yang menghalang penguasaan seseorang dalam dunia perniagaan? Modal, pinjaman bank tak lulus, ataupun pinjaman kerajaan tak lulus, ataupun takut menghadapi risiko kegagalan. Bagus soalan. Soalan ni soalan yang biasa ditanya dalam kelas. Saya tak ada modal, dia kata. Macam mana saya nak berniaga? Ada yang kata, saya ni tak pernah berniaga. Macam mana saya boleh nak berniaga, nak berjaya? Dan ada yang kata kerajaan tak bantu. Jadi this is very interesting. Nak cerita pasal kerajaan tak bantu ni, itu tak betul. Saya dapati banyak sangat agensi kerajaan yang bagi pinjaman. Dan kadang-kadang saya rasa nak minta stop, jangan bagi. Kenapa? Biar saya explain, Datuk. Ramai orang ingat nak berniaga mesti ada modal. Jadi dia cuba dapatkan modal dengan pinjaman. Itu biasa berlaku. Masalahnya mentaliti manusia, bila dia dah biasa dapat duit sebab pinjam, dia akan biasa or get good at meminjam. So dia akan selesaikan masalah dia bukan membina perniagaan real business yang boleh bagi dia profit, dia sales driven punya business. Dia akan fokus kepada bila tak ada duit, pinjam. Tak ada duit, pinjam. Atau gadai, atau this and that. Ini tak bagus.
Saya kalau kita boleh nak beritahu agensi kerajaan ni, nasihat saya, kurangkan bagi pinjaman. Betul, kurangkan bagi pinjaman. Hanya bagi pinjaman bila orang tu dah berniaga certain number of years, betul solid cash flow dia, dan baru according to that. Ni cerita pasal pinjaman lah. Tapi yang saya nak touch sebenarnya pengalaman saya melihat usahawan yang start daripada bekerja, kemudian dia mula bina perniagaan. Ramai yang saya bantu atau kita bantu melalui cara macam ni, di mana kita mengajar dia. Kelemahan banyak usahawan sebenarnya bukannya modal duit, tapi modal insan. Bukan modal pekerja, modal diri dia. Kita akan kembali kepada itu sebentar nanti, pada modal diri dia. Insan. Sebab apa? Ada 5 faktor saya dapati. 5 perkara ni kalau dia faham, lebih mudah dia nak bina perniagaan. Yang pertama, ramai orang berniaga dia tak ada matlamat yang jelas. Kenapa dia berniaga? Dia kata, saya nak kaya. Tak boleh. Kalau kita matlamat berniaga hanya semata-mata nak kaya, saya dapati Datuk, insya-Allah tak kaya. InsyaAllah tak kaya. Atau kalau kaya pun sekalipun, dia tak lama, dia tak boleh sustain. Saya dapati pengalaman saya sendiri jatuh bangun dulu, saya macam tu juga. Betulkan niat. Itu yang pertama. Apa niat kita berniaga? Kalau niat kita berniaga sebab dengan perniagaan ni, sebab perniagaan ni aku boleh bantu orang. Sebab perniagaan ni aku boleh selesaikan masalah orang. Sebab perniagaan ni aku boleh memudahkan hidup orang. Memudah cara, menjimat masa, menggembirakan orang. Contoh kita nak basuh kereta, kan? Kita pergi kedai car wash. Kalau niat dia nak kaya, dia akan basuh lebih kurang, charge. Tapi kalau niat dia adalah, saya nak tolong ini bos punya kereta, bagi cantik, bagi berkilat, dia akan buat dengan baik. Dan kita rasa gembira, kita akan bayar. Dia. Jadi, bila orang gembira, dia akan beritahu, baguslah kedai ni. Lama-lama makin ramai orang gembira, lama-lama orang ni terpaksa jadi kaya. Sebab apa? Semua orang gembira dengan bantuan yang diberi melalui perniagaan tersebut. Jadi, matlamat, niat berniaga kena betul. Mesti bersebabkan kita nak selesaikan masalah orang atau menambah nilai hidup orang. Macam mana dengan apa yang kita buat boleh solve people's problem. Dan nanti orang yang ada problem tu semua lagi ramai yang akan datang kat kita untuk kita bantu. Dan eventually terpaksa kita build the wealth lah. Itu nombor 1, niat. Nombor 2, masalah ramai orang yang saya dapati, maksud saya dulu, kita sebenarnya tidak ada ilmu. Kita tidak pernah belajar specifically ilmu berniaga. Kita main cuba-cuba. Orang kata ni bagus, kita try. Orang kata buat ni bagus, kita try. Orang tu buat tu jadi jutawan, kita pun jual pinggan mangkuk ni jutawan. Orang tu jual peti ais, kita pun nak jual. Jadi kita cuba, kita end up cuba. Sampailah sekali kita give up ataupun kita dry, dah habis modal. Duit semua dah pinjam, dah habis dah. Jadi orang rumah pun dah tak percaya. Memang abang ni semua benda nak cuba, tapi semua tak jadi. Jadi isu tu start datang, saya dapati masalah rumah tangga start berlaku. Sebab pergolakan kewangan ni semua berlaku. Bukan suami lelaki ni tak bagus, tapi dia tak sedar benda yang dia patut pursue nombor 1, ilmu berniaga. Bila dia ada ilmu berniaga, semuanya senang. Saya pernah ditanya salah seorang mentor saya, seorang Cina, tak pernah sekolah tinggi. Dia tak pernah sekolah, in fact. Saya pernah cakap dengan dia masa saya bisnes tak edit, saya tanya dia, kenapa bisnes aku tak edit? Dia tanya saya, dia tanya, siapa ajar kau berniaga? Saya cakap, saya belajar kat sekolah universiti. Dia tanya, yang mengajar universiti tu pernah berniaga? Saya fikir macam tak lah. Lepas tu, dia cakap, dia kata nak berniaga, cari orang yang dah berniaga, berjaya, you kerja dengan dia. Kerja dengan dia, belajar dengan dia, satu hari nanti you pun pandai, you pun boleh berniaga. Itu yang kedua, ilmu. Atau dalam kes kita cuba sampaikan ilmu tu melalui siri-siri program kita lah. So nombor 3 adalah ramai orang tak tahu sistem yang betul dalam perniagaan ataupun strategi yang betul. So dia try and error ni banyak tahun. Lepas dah beberapa tahun baru dia sedar, kalau aku buat macam tu kan lebih senang. Ni sistem tak ada. Yang keempat, dia tidak ada tindakan dia ataupun apa yang dia buat ni tak konsisten. Datuk pernah tengok orang yang berniaga macam 3 bulan berniaga ni A, lepas 3 bulan kita tengok dah berniaga B pula. Lepas 3 bulan dah berniaga C. Tak konsisten. Dia tak istiqomah, dia tak all out. Dia buat something tu macam sekejap-sekejap. Bahaya. Dan last sekali saya dapati kenapa benda ni semua berlaku, last sekali sebab dia tidak ada impian yang jelas. Ke mana dia nak bawa hidup dia. Ini semua yang kita dapati berlaku. Bukan modal. Modal tu saya rasa nombor 17. Modal duit dia. Kalau kita bagus, insya-Allah modal datang. Bank akan call kita. Kalau kita punya business ni doing well, profitable. InsyaAllah. So, niat. Niat. Mesti ada ilmu. Ilmu. Betul.
sistem, mesti ada sistem dengan betul, strategi betul, konsistensi, konsisten dalam tindakan, Ya. dan impian itu mesti jelas. Ya. Adakah sebab itu klinik ini wujud dan bagaimana peranannya? Well, itu apa yang kita cuba nak mengajar atau kongsikan dalam klinik usahawan siri program kita sebenarnya adalah kita nak ajak orang memulakan sesuatu dengan knowledge yang betul, ilmu yang betul. Kenapa nak buat silap dan baru belajar? Which memang ramai manusia suka macam tu lah tu. Dia suka langgar dinding dulu, nanti kejap lagi baru dia datang masuk dalam kelas. Yeah. Oh, saya dah rugi 16 tahun, apa nak buat? Alahai. You know, bagi saya macam, okeylah, tak apalah, mungkin dah macam tu jodoh dia. Tapi, kenapa nak tunggu? Macam bila kita buat program ni, ada setengah macam, ni banyak kes, banyak. Masuk je kelas macam baru ni, menyesal tak masuk 3 tahun lepas. Dah nampak dah. 3 tahun lepas dia kata, saya tak suka, saya benci tengok kelas-kelas seminar ni semua, dia kata tak suka tengok Dr. Azam buat kelas. Saya cakap, awak tak suka saya tak apa. Apa kata awak tengok, apa ilmu yang saya kongsikan? Mungkin awak suka dengan ilmu tu nanti. Awak tak suka saya tak kisah. So, ilmu tu mungkin membantu perubahan hidup awak dan keturunan awak, saya cakap. Alhamdulillah dia masuk kelas, minta maaf lepas tu. Menyesal tak masuk awal. Jadi, dan apa yang kita buat, kenapa kita bagi klinik ni? Almost like, kita sponsor, ibarat macam sponsor orang belajar. Indirectly. Sebab, masuk kelas kita, can go as low as free untuk orang hadir. You know, kita spend all the money. Sebab saya faham tentang prinsip, more you give, more you get. Saya percaya prinsip tu. Kita add value dalam hidup orang, Allah akan bagi kita balik. Macam mana cara dia tahulah macam mana nak bagi kita balik. You know, jadi itu misi kita. 140,000 orang hadir kelas kita tahun lepas tu. 140,000 orang. Alhamdulillah, orang ni 140,000 orang yang kita dah bagi dia kefahaman, muka minda dia untuk nampak peluang yang dia boleh capai dalam perniagaan. Apa yang saya nak kongsikan, Datuk, tentang konsep bisnes atau berniaga ni yang ramai orang tak faham di luar adalah perniagaan adalah wujud disebabkan oleh ada masalah. Orang nak ke office pejabat tak sempat masak. Ya. Kelang kabut. Tapi nak pergi pejabat lapar. So ada masalah sekarang. Masalah apa? Lapar. Bila ada masalah lapar, orang yang nampak peluang, dia akan sediakan gerai jual nasi lemak. Okey. Di situ wujudnya perniagaan. Perniagaan wujud sebab bila ada masalah, di situ ada peluang. Lagi banyak masalah yang kita nampak, lagi banyak peluang yang kita boleh selesaikan, lagi banyaklah peluang keuntungan yang kita boleh capai. Itu konsep asas dalam bisnes. Sebab tu company seperti AirAsia, apa dia nampak? Dia nampak ramai orang ada masalah nak terbang, sebab kos tinggi ataupun kos tak dapat nak capai. Jadi apa dia cuba buat? Dia sediakan, masalah ni banyak, ramai orang ada masalah ni, dia sediakan peluang untuk terbang. Itu slogan everybody can fly. Now everyone can fly. Yang konsep tu. Microsoft, kenapa dia jadi billionaire? Bill Gates. Sebab dia nampak masalah. Masalahnya ramai orang nak guna komputer, PC, growing business masa tu, growing evolution yang semua orang akan nak guna PC. Tapi orang tak nak guna lagi C-PROM. Kalau ingat lagi, green screen, tekan apa programming, susah. Jadi dia nampak masalah tu. Dia createkan interface supaya orang buka je, terus masuk, boleh klik je. Menjimatkan masa, memudahkan orang, tak payah nak hafal banyak benda. Jadi, masalah dia nampak, dia bagi penyelesaian. Jadi, kalau kita faham konsep ni, inilah sebenarnya kunci utama bisnes boleh berjaya. Bukan modal duit dulu, bukan apa pada bantuan lain-lain ni semua sebenarnya. Ilmu. Kita faham masalah, kita bagi peluang ataupun penyelesaian. So, business owner ni sebenarnya, kalau you dapat lakukan perkara ni, you akan terpaksa berjaya, insyaAllah. Alhamdulillah. Pasti tidak mengecewakan. Kita akan kembali dengan Dr. Azizan dalam persoalan pembangunan insan selepas ini.